tiga benda maklum yang kena tinggal. Yang pertama, taraktu ridha nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Ni yang pertama kena tinggal. Imam Ahmad kata. Apa dia kena tinggal yang pertama? Aku tinggal dalam hidup aku mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Hatta qadartu an atakallama bil haqq, sehingga aku ada kekuatan untuk berbicara benda yang benar. Tanda orang mencari redha Allah ni tuan-tuan, dia tak cari redha manusia, dia boleh bercakap benda yang benar walaupun kebenaran tu tidak disukai oleh orang ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, awak orang suka ke kebenaran? Suka bila mana kebenaran tu selari dengan kehendak dia. Jadi saya sebut, orang akan terima kebenaran apabila kebenaran itu sesuai dan selari dengan kehendak diri dia. Dan orang akan memusuhi kebenaran bila mana kebenaran itu bercanggah dengan kehendak dia. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Tidak, tentang Rasulullah tak berhijrah dah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab nak mempertahankan kebenaran. Bagi tadi saya sebut ceramah saya di Sungai Petani, bagi tadi ceramah Ma'al Hijrah. Saya sebut, saya kata apa? Dalam Ma'al Hijrah ni tuan-tuan, peristiwa hijrah, tiga benda Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala nak tunjuk apa dia? Kebenaran. Bukan semua orang boleh terima kebenaran kalau kebenaran tu tidak memenuhi hawa nafsunya. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjuk strategi dalam hijrah. Sebab tu dalam hijrah ni tuan-tuan, Nabi mengambil pendekatan kalah demi kemenangan, bukan menang demi kekalahan. Dalam hidup ni dia ada dua benda. Tuan-tuan kena letak dalam hidup ni ada dua benda. Yang pertama tuan-tuan, mengambil sikap menang untuk kalah ataupun kalah untuk menang. Ini dalam hidup. Dua pilihan yang tuan-tuan kena pilih. Ada orang dia memilih kalah untuk kemenangan. Dan ada orang memilih jalan menang untuk kekalahan. Pertimbangan ini yang tuan-tuan kena buat. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak tunjuk dalam peristiwa tersebut apa dia? Yang ketiga, Allah Ta'ala nak tunjuk sikap pemimpin. Tuan-tuan cuba tengok Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin, tetapi corak kepimpinan Rasulullah itu berbeza. Corak kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah adalah sikap pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita nak pemimpin yang macam mana tuan-tuan? Pemimpin yang dicorak dan ditunjuk serta ditonjolkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana corak kepimpinannya? Pintar merasa, bukan merasa pintar. Hari ini tuan-tuan, dunia ketandusan pemimpin yang pintar merasa, tetapi dunia banyak menghasilkan pemimpin yang merasa pintar. Rasulullah pemimpin, tetapi pemimpin yang pintar merasa rakyat yang dipimpin, bukan pemimpin yang merasa pintar di hadapan rakyat. Rasulullah ahli politik, tetapi Rasulullah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini beza. Rasulullah ahli politik, tetapi ahli politik yang berpolitik. Rasulullah bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Beza tuan-tuan. Boleh faham ke tak? Ini corak kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil sikap, meletakkan strategi dalam perjuangannya, kalah demi kemenangan, bukan menang untuk kekalahan. Ada waktu dalam hidup ni tuan-tuan, mengalah dulu
untuk menang pada hari kemudian. Jangan menang dulu untuk kalah pada hari kemudian. Tuan-tuan boleh faham? Nak ulah masa dah tak cukup. Yang kedua, bila jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang ketiga, bila jadi orang politik, jadilah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini yang Rasulullah tunjukkan, yang Allah nak pamerkan dalam peristiwa tersebut.